لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan makna ta'alluq tunai yang baru itu sudurul mumkin anil kudrati wal iradati, artinya terbit mungkin daripada kudrat dan iradat, daripada tidak kepada ada atau daripada ada kepada tidak, maka adalah ta'alluq suluhi itu qadim, tiada baharu. Maka adalah ta'alluq kudrat dan iradat itu kepada mungkin mawjud ini dan kepada mungkin ma'dum ba'dal wujud, itu adalah ta'alluq tanjizi namanya. Dan ta'alluq kudrat dan iradat kepada mungkin sayujad dan kepada mungkin ilmillahi annahu lam yujad, itu ta'alluq suluhi, ta'alluq salahi namanya. Artinya ta'alluq patut, akan tetapi adalah ta'alluq iradat itu pada tiap-tiap mungkin. Keduanya itu ta'alluq tanjizi, tiada ia ta'alluq kudrat kepada tidaknya itu, dan ta'alluq salahi kudrat dan iradat itu kepada mengadakan dia. Inilah yang muktamadnya, wallahu a'lam. Baik, kita nak sambung ni masih dalam bab ta'alluq. Ta'alluq khasnya nak sebut mengenai ta'alluq tanjizi. Jadi bahagian ta'alluq yang kita duk bicara ni asalnya ada dua. Pertama ta'alluq suluhi, ta'alluq salahi. Jadi salahi suluhi sama. Mulut saya ni dah lekat dah suluhi. Tapi dari segi makna salahi suluhi apa? Satu lagi dia panggil ta'alluq tanjizi.
Jadi kena faham sekadar umumnya makna suluhi, salahi dan juga tanjizi tu. Jadi suluhi, salahi ni dia adalah makna layak, patut, sayugia, kesayugiaan, kebolehan, orang putih sikit, capability. Maksudnya kebolehan, apa yang sepatutnya dan sayugianya untuk kelayakan tu ada, dan kita sabitkan pada Allah Ta'ala azali lagi, walaupun apa yang kita patutkan dan layakkan, sayugiakan pada Allah Ta'ala itu, perkara itu belum dibuat, belum dilaksana, tapi kita mengiktiraf boleh, layak, wajar, semestinya, sepatutnya, memang sewajarnya untuk ada kebolehan itu pada dia. Itulah dia panggil salahi, suluhi. Dan bila sebut suluhi ni ataupun salahi, dia mesti qadim. Bab ketuhanan, suluhi, salahi, tak ada yang suluhi hadis, tak ada. Suluhi mesti qadim. Dengan mana memang apa yang kita nak istilahkan kepada suluhi, salahi itu adalah kepatutan, kesayugiaan, kebolehan, dan kita mengiktiraf memang selayaknya pada Allah Ta'ala untuk ada kebolehan itu azali lagi, sedia kala lagi. Itu dipanggil suluhi, salahi. Contoh misal sebelum dibuat langit bumi ni, yang kita belajar ada akidah Allah memang dia sedia ada, zat dia sedia ada, dan dia memang ada dengan segala sifat kesempurnaan dia, yang sebelum dia menjadikan makhluk ni memang sedia saja, tak ada siapa kongsi dengan dia, adanya dia. Tak ada apa yang lain ada melainkan hanya sabit dia saja. Dan bila sebut dia saja tu atas uraian ulama, sabit dia saja tu maksudnya zat dia, sifat dia, zat dia yang qadim, sifat dia yang qadim. Begitu juga sabit dah pada dia nama-nama dia, yang zat dia, sifat dia, nama dia semua qadim, sedia. Dan sedia waktu, sedia kala tu, sebelum dia buat apa-apa pun pada makhluk ni, nisbah ilmu dia sempurna, kamil, iradat dia, nisbah kehendak dia pun kamil, bahkan iradat dia azali lagi, sedia dah. Di atas sempurnanya ilmu dia, tentulah sempurnanya iradat dia. Bila faham ilmu dia, tak ada apa tersembunyi pada Allah Ta'ala, dan tentulah apa yang Allah Ta'ala nak bagi jadi pada makhluk dalam ilmu dia, dan sudah ditentu oleh Allah Ta'ala azali lagi, sebelum dibuat makhluk ni. Cuma nisbah nak buat, sebelum nak buat memang layak Allah Ta'ala nak buat, tapi bila sebut layak ni khasnya dalam bab kudrat, sebelum dia nak buat memang kelayakan dia tu ada pada dia. Jadi bab kudrat ada suluhi qadim. Begitu juga bab iradat, pandang pada sudut dia dah tentu, yang tu tanjizi, tapi apa yang dia tentu tu dia nak laksana yang muafakat dengan kudrat dia, dia nak laksana yang dia dah tentu azali untuk dia zahirkan kepada makhluk. Yang tu juga ada suluhi qadim, untuk dia nak meluluskan apa yang telah dia luluskan azali, yang sabit dengan ilmu dia. Boleh faham tak saya kat itu? Boleh tak? Seru-seru kan kalau ada yang tak biasa dengar tu kan. Saja saya nak sebut yang tu dulu supaya kita faham apa istilah dia nak panggil suluhi, salahi, itu juga tanjizi tu. Kalau tak faham dengan istilah suluhi, salahi dan tanjizi ini, mesti kena faham apa yang qadim, sabit Allah Ta'ala, apa yang selayaknya untuk dibuat, apa yang memang
dah sedia, yang bukan dia layak tapi memang sedia, siap, sempurna. Jangan faham yang tu dia hanya layak tapi tak sedia. Itu kena faham tu kan. Yang tu saya sebut siap tu. Macam mana pun saya sekali lalu sebut, kita tak faham, boleh kita muzakarah tu. Termasuk online pun kot ada yang boleh faham tu. Kalau ada sangkut-sangkut mana-mana tu, tanya lagi lah, boleh layan. Kalau agak munasabah saya layan, kalau agak teruk sangat tu, tunggu-tunggu lah kan. Atau ulang sekali lagi, jenuh juga lah kan. Ni pasal duduk baru lagi. Apa saya nak sebut. Jadi asal nak sebut, Allah Ta'ala ni yang Qadim, zat dia, sifat dia, nama dia Qadim semua. Dan mestilah segala sifat kesempurnaan dia semua Qadim. Betul kan? Takkanlah Allah Ta'ala ni ada benda tak sempurna, lepas tu dia pelan-pelan makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Tu kan Tuhan lah nama dia, subhanallah. Khasnya yang memang sempurna ilmu dia. Mestilah sabit ilmu dia. Dan ilmu dia bukan dia layak untuk tahu, tapi memang tahu. Saya tak sebut istilah dulu, saya nak sebut waktu dulu kan. Betul tak? Dia memang layak tahu ke bukan layak tahu, tapi memang tahu. Memang tahu tu cash, tunai, maksudnya siap, azali lagi. Dia tahu, betul tak? Begitu juga iradat dia. Dia baru tahu, dia belum tentu ke. Kalau bahasa kita baru nak fikir nak buat makhluk ke siap dah dia nak buat apa dia nak buat. Siap dah lah. Nisbah apa yang dia nak buat ke makhluk ni, walaupun makhluk tu belum dia buat. Tapi macam mana sabit ilmu dia azali lagi, macam itulah sabit iradah dia. Dia tentu siap dah apa nak buat pada makhluk. Boleh? Okay. Okey, bila dia tentu tu, cuma masa tu dah buat ke belum? Belum. Nisbah iradat, apa yang dia tentu tu syukur, tapi dia nak laksanakan, nak zahirkan apa yang dia dah tentu tu. Yang tu ada suluhi. Tu yang ka iradat ada suluhi. Bila dia buat bagi ada tu kudratlah bagi ada, tu kerja taksir, kerja kudrat, taluk kudrat. Bagi ada tu juga dipanggil nisbah layak untuk dia buat, sifat kudrat dia yang sempurna, yang dia boleh buat, yang tu suluhi qadim. Biar tu saya sebut, sambil itu saya sebut dengan istilah bila dia laksanakan buat dengan kuasa dia yang muafakat dengan iradat dia, muafakat dengan ilmu dia, bila dia tunai tu, yang tu adalah tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Bila dia buat je makhluk, tentulah sabit wujud aja makhluk yang dia buat, takluklah sama dia, basar dia, dengan takluk inkishaf. Siapa? Bila dia buat bagi ada, dah jadi hukum maujud, takluklah sama dan basar dia. Baik. Kalam dia, macam mana sabit ilmu dia, tentulah sabit iradat dia, sabit kalam dia. Allah Ta'ala bukan nisbah apa dia nak cakap, apa dia nak kata, apa dia nak kata, dengan nisbah ilmu dia, takkan dia tak tahu apa dia nak kata. Jadi tentulah ada tanjizi qadim. Kalam dia macam mana, tanjizi qadim ilmu dia, dan contohnya tanjizi qadim ilmu dia, dan di atas sifat kalam dia yang mana dia nak zahirkan ke makhluk, khasnya turunkan Quran tu. Bila dia nak turunkan Quran, tentu ada kalam dia yang dia nak tanjizikan pada hadis, khasnya pada Nabi Musa, pada Rasulullah waktu berlaku Mi'raj Rasulullah tu. Bila dia nak luluskan, Rasulullah faham kalam nafsi Allah Ta'ala, Allah, Nabi Musa faham kalam nafsi pada Allah Ta'ala kan. Itu kita bicara bab kalam dulu. Bila dia nak lulus satu suluhi pada dia, untuk dia nak bagi
tanjizi hadis pada makhluk dia. Kisah yang dah berlaku tu pada Rasulullah dan pada Nabi Musa, bila laksana pada Rasulullah dan pada Nabi Musa tu, masa tu tanjizi hadiskan kalam dia. Nisbah sabit kalam nafsi Allah Ta'ala, macam mana sabit ilmu dia, tentu sabit kalam dia. Dah tanjizi kodim kalam Allah Ta'ala, tanjizi kodim pada Allah Ta'ala. Di atas dia nak zahirkan, nak bagi makhluk dia boleh faham kalam nafsi dia, ada suluhi kodim untuk suluhi kodim untuk dia nak bagi makhluk dia boleh faham kalam nafsi dia. Bila dia tunaikan tu, yang tu tanjizi hadiskan apa yang suluhi kodim. Boleh faham bahasa macam tu kan? Tu saya cerita sekali lalu tu, daripada ilmu iradat, kudrat, sama basar, kalam. Jadi sebab dengan apa Nabi Musa mendengar kalam Allah ni, kata kalau kan kalam ni dia tanjizi kodim, maksudnya dia mendengarkan Nisbah kat Nabi Musa tu, itu hubungan kudroh dengan tanjizi hadis kan, maksudnya kan, sebab kan Nabi Musa tu mendengar macam mana kan asal dah. tahu faham soalan tu. Yang tu pun nak sebut je lah. Atas bahasa saya sebut tadi, Allah Ta'ala bila kalam Allah Musa tu, maksudnya Allah Ta'ala tanjizi hadiskan kalam dia. Yang tu tanjizi hadiskan kalam dia bagi Nabi Musa untuk faham kalam nafsi dia. Nafsi dia memang kodim, tapi bagi Nabi Musa boleh fahamkan kalam nafsi dia. Masa tu pandang pada sudut Nabi Musa, pada keadaan Nabi Musa faham kalamullah tu. Tu tanjizi hadis. Pandang pada sudut tu. Ada yang tak kata dengan istilah macam tu, bahkan dia guna istilah macam ni. Bagi Nabi Musa faham tu, yang tu bukan takluk kalam, yang tu takluk kudrat. Maksudnya Allah Ta'ala dengan kudrat dia bagi Nabi Musa ni keupayaan untuk faham kalam nafsi dia yang tanjizi kodim tu. Bagi Nabi Musa faham. Tapi bagi Nabi Musa faham tu bukan takluk kalam, tapi takluk kudrat, tanjizi hadis kudrat, bukan tanjizi hadis kalam. Susah sikit. Yang tu yang kok boleh faham, tak faham. Bila faham istilah tu dia senang untuk fokus apa yang nak disabitkan, tak disabitkan dengan istilah tu. Yang tu saya sebut sekali lalu, fokus asal nak pergi faham suluhi ni, dia adalah kelayakan untuk dinisbahkan pada Allah Ta'ala. Bila sebut layak ni, perkara tu tak sabit lagi ke Allah Ta'ala untuk bagi buat kan. Tapi kelayakan tu ada. Yang memang sabit suluhi kodim ni bab kudrat. Pasal apa? Pasal bab kudrat, sebelum ada makhluk, layak dia buat tu memang ada. Makhluk tak ada lagi. Jadi memang bab kudrat mutlak ada suluhi kodim. Ngerti? Begitu juga ada suluhi kodim dalam bab iradat. Pandang pada sudut nak buat mesti muafakat dengan iradat, barulah boleh bagi jadi ke makhluk. Nak bagi ada zahirkan makhluk, yang makhluk mestilah hadis kan. Sebelum dibuat pada makhluk yang hadis, kelayakan untuk dia luluskan apa yang telah dia tentu untuk dilaksana dan diwujudkan pada makhluk. Ada juga suluhi qadim pada iradat untuk menzahirkan makhluk. Ada juga suluh pasal bila tak buat makhluk,
Bila tak buat lagi makhluk, makhluk tak ada lagi, jadi belum tanjizi kepada makhluk. Pandang pada kelayakan, layak tak dia nak menentu makhluk jadi macam ni. Kelayakan tu memang ada, cuma belum laksana. Bila belum laksana, ada suluhi kodim. Macam mana ada pada kudrat, ada pada iradah, nisbah nak buat makhluk. Jadi itu yang asal-asal kitab kita tadi pun disebut, kudrat iradat ada takluk suluhi kodim. Layak tu kodim. Kodim. Juga sekali lalu buat kita dah sebut tadi, tak mana lagi ada suluhi kodim. Basamak basar. Adapun inkishaf samak basar nisbah Allah Ta'ala. Dia lihat, dia dengar zat dia dan sifat dia. Itu bukan suluhi. Bahkan macam mana zat dan sifat Allah Ta'ala kodim. Pasal zat Allah Ta'ala mawujud, sifat ma'ani dia pun memang mawujud. Allah Ta'ala samak dan basar, inkishaf samak basar dia tanjizi kodim. Bukan nisbah zat dia, sifat dia yang inkishaf samak basar, bukan suluhi kodim. Tapi nisbah inkishaf samak basar, makhluk yang dia bakal jadi, yang asal makhluk makdum, tak ada. Bila Allah Ta'ala bagi jadi makhluk, makhluk akan ada. Pandang pada sudut makhluk yang bakal diada, akan ada ta'aluk inkishaf samak dan basar pada makhluk yang bakal diada. Ada suluhi kodim samak basar untuk samak basar inkishaf makhluk yang bakal dijadi. Boleh? Bila bagi jadi yang makhluk, bagi jadi tentulah ta'aluk tanjizi hadis pada kudrat iradat. Masa tu langsung bagi jadi yang makhluk, tanjizi hadis lah sama basar Allah Ta'ala kepada makhluk yang Allah bagi jadi tu. Cuba tangkap bahasa saya sebut yang bahasa itu. Jadi sebab keadaan maksudnya keadaan makhluk ni tak dicipta lagi, maksudnya Allah telah melihat, telah mendengar semua makhluk dia. Allah tahu dengan ilmu dia, sebab berkait dengan ilmu kan. Maksudnya sebab dia inkishaf, maksudnya dia telah melihat, tapi dia melihat, mendengar. Sebab ilmu kan berkait dengan kalam tu sama basar dan basar. Ya. Kalau pandang pada sudut ilmu Allah Ta'ala tu mawujud, antara ilmu Allah Ta'ala tu makhluk yang dia nak bagi jadi pada ilmu dia yang kodim tu, pandang pada sudut ilmu dia tu, dia dah lihat dah sifat ilmu dia, dah maklum yang ada dalam ilmu dia tu. Yang tu dah ta'aluk tanjizi kodim samak dan basar. Pasal bila dia inkishaf zat dia dan sifat dia, antara sifat dia ilmu tu, antara ilmu tu makhluk yang dalam ilmu dia dan makhluk yang dalam iradah dia yang dia telah tentu tu, ta'aluk samak dan basar nisbah maklum yang ada dalam ilmu dia, yang tu ta'aluk tanjizi kodim. Tanjizi kodim. Samak basar tu dia inkishaf pada ilmu je lah. Samak dan basar ta'aluk pada apa yang ada dalam ilmu dia. Ilmu dia bukan benda mawujud, bukan benda makdum. Ilmu sihat sabit mawujud. Jadi pandang pada sudut tu, yang tu ta'aluk tanjizi kodim samak dan basar dia. Bahasa mudah, ta'aluk inkishaf samak basar tu pada ilmu Allah Ta'ala. Pada tu. Satu di biasa saya sebut lah, kalam Allah kan Macam mana sabit ilmu dia? Allah dah sebut dah perkara-perkara yang belum jadi. Ya. Sabit dah kalam dia tu. Itu dah dikatakan Tanjizi kodim, ya. Maksudnya macam mana ilmu dia tanjizi kodim, macam juga kalam Allah pun tanjizi kodim, iktibar apa yang kalam nafsi dia, dengan apa dia nak
kalam apa yang dia nak kata kan dengan ilmu dia, macam mana ilmu dia tanjizi qadim, macam itulah juga kalam dia tanjizi qadim. Jadi asal nak sebut tu suluhi tanjizi. Jadi suluhi adalah kelayakan sebelum bagi ada apa yang sepatutnya diadakan. Tanjizi itu yang dah siap sedia, yang dah siap sedia, macam mana kodimnya sifat tu dan lulus ada sifat tu pun sedia je. Tu tanjizi. Satu ilmu tak ada suluhi kodim. Ilmu tak ada suluhi kodim. Ilmu kalau ada suluhi kodim, maksudnya Allah Ta'ala jahil. Maksudnya apa? Dia tak tahu lagi, cuma dia layak tahu. Boleh macam tu? Boleh tak bahasa itu? Kalau tak faham suluhi pun tu. Boleh ke Allah Ta'ala dia layak tahu? Dia tak tahu lagi tapi dia layak tahu. Dia pula dia layak tahu. Memang tu, siap dah. Memang inkishaf. Tak ada apa yang tersembunyi pada ilmu dia. Boleh? Jadi tak akan ada istilah layak Allah Ta'ala tahu. Jadi tak ada taluk suluhi qadim dalam bab ilmu. Boleh? Begitu juga kalau faham iradah dari sudut apa Allah Ta'ala nak tentu pada makhluk, tentu dah sabit. Macam mana ilmu dia sabit qadim lagi, tentulah sabit juga dengan ketentuan dia. Apa yang dia nak tentu pada mungkinat mutaqabilat tu sabit siap dah dengan ilmu dia. Macam antara ilmu dia ilmu tentang makhluk. Jadi bab ilmu tak ada suluhi qadim. Begitu juga pandang pada sudut iradah Allah Ta'ala ni dah tentu siap dah. Kalau isyarat Quran, yamhullahu ma yasha' wa yuthbis wa indahu umul kitab. Umul kitab tu indahu umul kitab. Ada yang kata yang tu ilmu dia, ada yang kata iradah dia. Jadi pandang pada sudut yang tu iradah dia juga tak ada suluhi qadim dalam bab iradah. Bahkan bab iradah tanjizi qadim. Ilmu pun tanjizi qadim. Bila ilmu iradah kalam lah. Kalam pun bukan Allah Ta'ala mula-mula tak ada sifat kalam, lepas tu baru ada kalam. Tak. Macam mana sabit ilmu dia, sabit kalam dia, untuk dia nak apa dia nak kata, macam mana bentuk perkataan. Kalau nisbah dia nak bagi ke makhluk satu hal, tapi yang dah sabit pada kalam nafsi Allah Ta'ala juga ta'aluk tanjizi qadim. Ilmu tanjizi qadim, iradah pun tanjizi qadim, pandang pada sudut tu. Allahumma kalam pun tanjizi qadim. Sama basar pun pandang pada sudut ta'aluk dengan zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala. Inkishaf sama basar pada zat dan sifat Allah Ta'ala, tanjizi qadim. Jadi nak faham sini dengan apa yang kita dah belajar dulu tu, dia berkait rapat lah untuk faham cerita ni. Yang tu yang sebut kata kena telah tengok faham. Tak ada pun, pelan-pelan lah, satu-satu kan. Allah apa nak sebut itu tang suluh tanjizi. Suluhi pula ilmu tak ada suluhi qadim. Iradah pandang pada sudut, boleh tak dia nak tentu apa dia nak tentu pada makhluk, boleh tak? Layak tak pada dia? Layak. Pandang dari segi apa dia nak tentu ke makhluk, yang makhluk dia bakal jadi. Pandang pada sudut yamhullahu ma yasha wa yuthbit tu kan. Dia boleh buat macam mana? Wa yakhtar. Allah yastafi minal malaikati wa minan nas, bukan. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Ta'ala dia boleh buat dan dia boleh pilih apa saja dia kendaki. Pandang pada sudut tu kan. Idza arada, bila ada iradah dia, jadi faham tu
ada iradah dia. Pandang di sudut, ada iradah dia nak menentu ke makhluk. Apa dia? Kebarangkalian dia nak buat apa ke makhluk tu, kelayakan tu ada pada dia, bukan ada satu paksa ke dia. Pandang pada sudut tu, hak tu ada suluhi qadim iradah. Ada suluhi tu. Iradah ada suluhi. Ilmu tak ada suluhi langsung. Kudrat semestinya memang kudrat. Memang takluk dia pun dengan makhluk je. Dia suluhi qadim untuk dia nak buat makhluk. Azali lagi untuk dia layak nak bagi jadi makhluk. Sama basar pula. Layak untuk Allah Ta'ala untuk inkishaf sama basar dia makhluk yang dia bakal jadi. Makhluk asal bukan jadi lagi, tapi bila diizharkan, pandang dari sudut izharkan bagi jadi, ada makhluk ni, ada suluhi qadim, inkishaf sama basar maujud pada baharu ni, ada suluhi qadim. Bila bagi jadi makhluk ada sekian tu. Kita tengok, nak tengok suluhi qadim saja. Kalamullah tadi yang tajiri, nisbah ada makhluk yang Allah Ta'ala beri faham kan? Cuma bagi faham atas soalan tadi tu, pandang pada sudut Allah Ta'ala bagi Nabi Musa, bagi Rasulullah boleh faham kalam nafsi Allah Ta'ala. Dia bukan takluk kalam, dia takluk kudrat tanjiziyat. Nisbah nak boleh suluhi qadim untuk bagi Nabi Musa, bagi Rasulullah fahamkan kalam nafsi dia. Kalau nafsi dia memang sedia. Kalau nak ada pun dia, tapi takluk iradah agak. Apa? Perintahkan kalam tulis di lauh mahfuz. Untuk menulis kalam lafzi dia. Kan? Yang tu pun takluk kudrat, bukan takluk kalam. Bukan takluk kalam. Sekalam takluk dilalah tu kan. Sekali lalu sebut macam tu. Apa nak sebut? Itu antara kudrah dengan iradah kan. Yang kudrah dia bukan tafsir, dia ijad kan. Ya. Ada rasa tak sebut Taksir, ijad, ikdam. tafsir kan. Ya. Itu yang iradah dia tafsir kan. Ya. Maksudnya dia disebut oleh qadir tu sebab makhluk ni kan tak ni lagi lah kan. Sebab dia bukan jenis makhluk ni bukan qadim. Ya. Dia hadis. Ya. Itu disebutkan. Dia takluk tanjizi hadis tu. Semua kitab ni dia tak ada benda yang dia tak detail macam tu. Kalau tengok sini ada dia macam dia bagi ringkas itu saja. Macam mana pun asal saya nak sebut tu dengan apa kita dah sebut, apa pernah belajar, saya nak kaitkan saja kepahaman tu. Kalau tengok kitab ni satu hal yang saya pun dah tanggung orang baca tadi, kena tanggung wajah ni. Asal nisbah kita nak baca ni nak cerita takluk tanjizi tu kan. Jadi asalnya kita cerita kena faham dia punya apa pokok istilah yang nak dipaham. Suluhi tanjizi. Suluhi ni kelayakan untuk dia boleh nak membuat sesuatu yang perkara tu tak sabit lagi. Itu suluhi. Kalau perkara yang dah sabit ada tambah yang qadim, yang tu bukan suluhi, itu dipanggil tanjizi. Itulah istilah. Dan tanjizi ada dua, ada tanjizi yang qadim, ada tanjizi hadis. Kalau yang dah sabit qadim azali, macam mana? Sabit zat dia azali, sifat dia azali. Sifat yang sabit yang azali ni yang sedia dah, bukan kelayakan tapi memang dah sabit sempurna sifat tu azali, itulah dipanggil sifat yang ta'alluq tanjizi qadim. Bila ada kelayakan untuk ke makhluk, untuk dia nak buat dengan sifat yang ada pada dia nak laksanakan pada makhluk, yang tu adalah ta'alluq nisbah kelayakan tu suluhi. Bila dia bagi jadi pada makhluk, itu adalah tanjizi hadis. Hadis maksudnya makhluk. Itu istilah yang dasar nak faham.
Tak faham. Sebut dia soluhi tu kan. Maksudnya dia soluhi pada cara takluk dia tu. Itu. Kan? Soluhi layak. Ya. Sebab untuk dia mentafsirkan dan menentukan. Ya, betul. Kalau pada segi ni tanjizi kodim tu pun sama tu. Pada cara takluk dia. Ada dia inkishaf ilmu, inkishaf. Ya. Jadi kalau tempat kita nak lihat tu mesti tengok pada tempat takluk tu lah. Tempat takluk tu yang akan kita boleh memahamkan Allah. Tempat takluk tu yang akan kita fahamkan tak mana ada suluhi dan tanjizi. Itu kalau tengok sekali lalu lagi. Sebab baca tak baca kan. Ni baru zakarah apa yang kita dah bicara, apa dah sebut. Tapi sebenarnya hak baca tu dia dah tu kan. Okay. Nak kita bicara satu-satu. Kudrat iradat. Takluk apa? Mungkinat. Ke bahasa ada macam tu kan. Takluk kudrat iradat dia punya main topik dia apa? Takluk pada mungkinat. Tak takluk pada wajibat dan mustahilat. Okey. Mungkinat ni dah ada azali ke? Belum. Satu kudrat iradat takluk apa? Suluhi qadim. Siap. Satu di bahasa macam tu. Boleh. Kudrat iradat. Okey, ilmu dengan kalam. Wajibat, jaizat, mustahilat. Dah siap belum? Dah. Ilmu tak siap lagi. Dah. Ada suluhi. Tak ada. Tu apa? Tanjizi terus lah. Tanjizi lah. Tanjizi kodim lah. Jadi ilmu dan kalam tanjizi kodim. Sama basar. Pada maujudat. Dah ada belum yang maujudat? Yang azali. Yang dah ada apa? Zat dan sifat Allah Ta'ala. Jadi takluk apa? Situ tanjizi kodim. Ini makhluk dah ada belum? Belum lagi. Pasal ada mungkinat kan? Dia juga ada suluhi kodim untuk inkishafkan sama dan basar pada makhluk yang dia bakal jadi. Tak, kita tengok ilmu tu. Yang tu susah lagi. Orang faham, orang tak faham, tak faham. Iktibar dengan umum je suluhi kodim tentang zat dan sifat dia. Sama dengan masalah tu. Maujudat tu. Umum zat dan sifat dia maujud. Kalau makhluk yang dia nisbah nak bakal jadi belum ijad lagi, belum diadakan lagi. Belum diadakan lagi. Jadi pandang pada sudut tu tak ada lagi inkishaf sama dan basar pada makhluk yang belum dijadikan. Masa tu bukan takluk dia. Jadi ada suluhi pada sama dan basar nisbah makhluk yang bakal diijadkan, diadakan dengan takluk kudrat iradat. Tapi kalau ikut sini dia sebut sama dan basar takluk dia pada tanjizi saja kan. Kalau dia kata macam tu, kaedah nak ihtimal dia sama dan basar, inkishaf sama basar ni bukan iktibar makhluk yang bakal jadi, tapi iktibar sifat ilmu dia. Apa yang dia nak bagi jadi, tak bagi jadi tu semua dah maklum dalam ilmu dia, dah kodim dalam ilmu dia. Macam mana kodim ilmu dia tu tanjizi, sama basar dia takluk pada maujudat nisbah apa yang dalam ilmu dia yang kodim tu. Tentulah ilmu dia yang kodim maujud, bukan makdum. Maka tu sama dan basar takluk maujudat iktibar ilmu dia, yang tu tanjizi kodim. Yang tu mungkin susah sikit. Saya sebut je ni, yang saya kata susah tu. Kita ni bila Allah memang dia ada kodim kan? Kita ni kodim ke? Tak. Kita asal tak ada, lam yakun syai'am mazkura. Masa kita tak ada lagi tu, soalan, adakah kita dah ada dalam ilmu Allah Ta'ala?
Adanya kita dalam ilmu Allah Ta'ala tu, masa tu kita kodim lah. Bukan kita yang duk ada ni kodim. Nisbah apa ilmu Allah Ta'ala kodim, kita yang duk dalam ilmu dia tu kodim lah. Jadi kalau bagi soalan ini, kita sebelum kita ada tak kita? Bagi soalan itu lah. Apa punya soalan ni? Kita sebelum kita ada tak? Mana ada? Ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala kodim. Kita sebelum diwujudkan ni, kita kodim tak dalam ilmu dia? Siap. Yang tu yang akan faham nanti istilah yang disebut aqaid kauniyah. Asalnya Allah Ta'ala tak ada ta'ayun. Bila dia nak jadikan makhluk, yang sabit yang sifat dia tu ta'ayun awal. Bila dia buat bagi jadi ta'ayun sani. Saja usik itu. Itu istilah-istilah ni kita nak memahamkan macam mana pengurusan Allah Ta'ala, sabit zat dia, sifat dia, asma dia yang kodim tu. Lepas tu dengan makhluk yang dia bagi jadi, kita nak tengok iktibar ni dengan istilah apa nak buh. Tentu istilah. Kalau tak kata istilah pun, apa yang dia patut dan layak untuk buat, sedangkan yang tu dia tak buat lagi, khasnya nak buat makhluk. Dan apa pula makhluk ni, condition dia dengan nisbah pada ilmu Allah Ta'ala, pada iradah Allah Ta'ala, pada kalam Allah Ta'ala, pada sama' Allah Ta'ala, pada basar Allah Ta'ala. Di mana kedudukan makhluk pada masa macam tu. Itu yang boleh jadi suluhi dan jizi itu. Baik, di sebelah baca, makna ta'aluk tunai yang baru itu. Okey. Ta'aluk tunai ni payah nak faham nak, terus saya diterjemah. Tunai tu apa? Tanjizi. Tanjizi. Baik, tanjizi ni apa? Dan tanjizi dan semua ni, tanjizi apa? Makna ta'aluk tunai yang baru. Situ tak kita kan? Jadi kalau ta'aluk tunai yang baru, nama dia tanjizi hadis. Maksud tanjiz tu lulus, laksana, cash kan. Bila tanjizi ni tak mana yang Allah Ta'ala baru nak cash kan. Tentulah ta'aluk iradat kerana kudrat nak bagi jadi makhluk. Itu tanjizi hadis. Sebelum makhluk dibuat, kudrat iradat ni, sebelum buat ke makhluk, hanya ada sabit suluhi qadim. Jadi tanjizi hadis ni apa? Dia sudurul mumkin anil qudrah wal iradah. Itu Arab dia, terjemah macam ni. Apa dia maksud sudur ni? Terbitnya mungkin, maksud terbit ni jadi, zahir, terjadi mungkin. Terjadi maksudnya dijadikan mungkin. Jadi ni daripada kudrat iradat. Ini pandang pada sudut ta'aluk sifat. Jadinya mungkin ni di atas datang daripada sifat kudrat iradat Allah Ta'ala. Terbit ni maksudnya jadi tu daripada tidak kepada ada. Maksud tidak tu tak ada kepada ada. Satu, ataupun daripada ada kepada tidak. Nisbah laksana kan apa yang dia dah tentu, bagi ada ataupun bagi tak ada tu. Hak tu dia panggil tanjizi hadis. Ni kita hidup, dia tanjizi hadis kan kita hidup. Nanti dia mati kan kita, dia mati kan kita. Masa tu dia tanjizi hadis kan kita mati. Lepas tu dia akan hidupkan kita balik. Apa dia? Dia tanjizi hadis kan kita, bagi kita hidup balik. Boleh? Semua yang kelayakan dia bagi kita hidup, bagi kita mati, bagi kita hidup balik, dan sebelum kita ada ni, asal kita tak ada, kelayakan dia nak bagi kita hidup, betul nak bagi kita mati, betul nak bagi hidup balik tu, sebelum dia buat kita tu, itu dia panggil suluhi qadim. Maka adalah
apa yang berlaku kita ni dan jizi hadis lah daripada kudrat tu macam tu masalah tak? Apa yang berlaku kat kita Dan jizi hadis daripada kudrat dia. tanjizi hadis daripada kudrat dan iradat dia. Yang ni yang khas belajar apa? Itulah dipanggil qada. Apa yang dah siap azali tu dipanggil takdir. Boleh faham? Itulah takdir. Kita duk belajar qada qadar tu lah ni. Ni. Jadi kalau kata sebelum jadi ni kat kita ni COVID ni contohlah, ni duk jadi lagi kan. Berapa kes hari ni yang semalam yang akan datang, nisbah semua dah sabit ilmu dia, sabit ketentuan dia, betul tak? Jadi apa yang ditentu azali tu, dan tu dipanggil apa? Itulah takdir. Mesti dah sabit ilmu dia, dah sabit apa dia nak tentu kan? Lagi Allah, bila dia buat bagi jadi sekarang, yang ni apa? Tu tanjizi hadis. Kelayakan dia untuk dia nak menentu kat kita tu, suluhi. Nisbah ilmu dia dah tentu belum? Kelayak. Dah, tu tanjizi kodim ilmu dia dengan apa yang dia nak bagi jadi. Boleh? Nanti yang kalau nisbah kita borong balik nanti apa yang kita belajar ni, jumpa bab khas nanti bab qada dan qadar. Itu qada qadar ni sebenarnya memahamkan dengan cara kolektif apa yang kita belajar bab ketuhanan, nisbah apa yang sabit azali, yang takdir, dan apa yang dia laksana kat kita sekarang ni, tak lari, tak miss walaupun sebesar zarah satu pun daripada apa yang berlaku ni, takkan lari sedikit pun daripada apa yang azali, kodim, ilmu dia khas atas sifat ilmu dia dan iradah dia. Kalau nisbah sabit kalam dia nak tanjis, apa dia, kalau dia bagi kita faham, siap dah tanjizinya kalam Allah Ta'ala. Apa dia nak, kalau dia nak nisbah nak zahir kan, dia boleh zahirkan apa dia tanjiz dengan ilmu dia dan iradah dia dengan kalam dia. Cuma bila masuk kalam tu kok jadi susah. Selalu disebut bab takdir ni apa yang pada azali, ilmu dan iradat. Hak tu adalah atas umum bahasa kita duk pakai takdir. Bila dia laksana satu-satu tu, tanjizi hadis kat kita ni, tu adalah takluk kudrat iradat yang tanjizi hadis. Yang tu ada atas ada khilaf makna qadar ni, takdir ni, qada ni, biar sekali lalu. Yang tu ada bahas dia lagi. Lagi orang ni kata hak ni kata hak ni, duk berserabut kepala satu tak selesai. Kita faham yang ni takdir hak azali, qada hak dia buat. Qada tu dengan mana dia melaksana, dia melulus bagi jadi apa yang dah sabit pada ilmu dia dan iradah dia. Hak dia bagi jadi tepat dengan ilmu dan iradah dia, hak tu tanjizi hadis. Apa yang sabit dalam ilmu dia dan iradah dia azali, atau tanjizi kodim. Yang kata luluh itu bukanlah makna kata dia ada pilihan yang A, B, C kan, tapi makna dah sampai waktu untuk benda tu berlaku kan. Istilah Ustaz kata luluh tu bukan makna ada A, B, C suruh pilih salah satu, tapi maknanya dah sampai waktu untuk melaksana. Ya. Apa ni? Kelayakan sebelum buat apa yang memang tak buat lagi. Ya. Mana yang kodim dah siap pun panggil tanjizi itu, ataupun makhluk yang asalnya suluhi saja, sekarang laksanakan satu-satu yang suluhi tu. Cuma yang dah siap tanjizi kodim. Bila dia buatkan makhluk, taklah tanjizi kodim, tanjizi hadis. Jadi bahasa yang dipakai suluhi kodim, tanjizi kodim, tanjizi hadis, itu ya. Tapi mana satu yang ada suluhi dan tanjizi tu,
letak garis putih. Atas umum bahasa paling mudah, kudrat iradat saja ada suluhi qadim. Untuk samak basar ada tafsil tadi. Iktibar mana? Maksudnya pandang pada sudut makhluk yang belum ada, tak ada takluk lagi iradat kudrat. Bila Allah Ta'ala bagi jadi, ada suluh dia nak inkishaf samak basar, suluhi qadim ada pada samak basar. Tapi bila dia bagi jadi, tanjizi hadis samak basar pada makhluk yang dia bagi jadi, baru mawujud. Adapun iktibar zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, tanjizi qadim dah, dia samak dan basar inkishaf zat dia dan sifat dia. Maksudnya Allah Ta'ala dia bila masa saja, maksudnya dia mampu untuk cipta makhluk tu, walaupun makhluk tu belum diwujudkan. Maksudnya kita mengiktiraf Dia kelayakan yang ada pada dia untuk memungkin ni, apa saja atas nama mungkin dia nak buat, kun fayakun tu diiktiraf azali lagi. Tu suluhi qadim kudrat. Tapi pada segi iradah tu, maksudnya makhluk ni juga spesifikasi. Dia taksiskan, Dia dah dia tentukan. macam mana makhluk yang dia nak. Ya, sabit dengan apa yang dah tentu, apa yang dia nak tu. Tu tanjizi hadis, tanjizi qadim siap dah. Bila dia laksana dengan muafakat kudrat dia bagi jadi tu, tu dia tanjizi hadiskan apa yang dia telah tanjizi qadim kan pada iradah dia. Jadi kaitlah iradah dia dengan penjadi kodim tu kan. Sebab Ya, dia berkait dengan ilmu kot iradah ni. Tak lagi. iradah padang pada sudut dia dah tentu, bukan baru nak menentu. Yang tu tanjizi qadim. Sama macam ilmu tanjizi qadim. Tapi nisbah nak bagi kat makhluk, bagi jadi. Bukan suluh kodim. Ha? Bukan suluh kodim. Tak suluh dari segi apa dia nak tentu, pilihan dia. Boleh pandang pada kelayakan dia nak pilih arada syai'an tambahan iradah tu. Tansuluhi pandang pada tanjizi memang dah siap, mesti sabit dengan ilmu dia kan. Malah bagaimanapun jangan menafikan kelayakan dia untuk dia nak memilih apa dia nak pilih. Yang pandang pada sudut tu ada suluhi qadim iradah. Kira macam kebolehan memilih itu suluhi tu. Kebolehan memilih suluhi. Tapi apa yang dia pilih tanjizi qadim. Dia bagi laksana Apa yang dia pilih tanjizi hadis. apa yang dia pilih tu tanjizi hadis. Alhamdulillah. Ya. Ya. Betul. Yang mana dah siap azali lagi. Tanjizi qadim. Yang tak ada tanjizi qadim, yang memang tak ada langsung kudrat. Mana ada makhluk tanjizi qadim, makhluk qadim, mana ada? Dia cari. Makhluk qadim tak ada. Makhluk yang dengan taluk kudrat, bagi ada makhluk tak ada, tak ada. Tak, iradah Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala tentang makhluk, yang tu istilahnya dalam maklumullah. Yang tu nisbah bagi keluar, belum keluar lagi, dia belum diikhraj minal ma'dum ilal mawjud kan. Belum lagi. Baik. Sudurul mungkin anil qudrah wal iradah. Artinya terbit baik. Takluk situ. Terbit mungkin daripada kudrat dan iradat, daripada tidak kepada ada atau daripada ada kepada tidak. Okay. Maka adalah ta'aluk solahi, suluhi. Saya dah sebut saya dah biasa suluhi. Saya nak ubah solahi tu payah. Saya ngaji lepas duk suluhi. Saya nak tukar solahi tu tergeliat lidah mulut saya.
Lagi orang dengar apa pening. Yang tu satu hal. Jangan pening sudah. Saya dah sebut apa dia solahi dengan suluhi solahi. Makna sama je. Tapi saya dah biasa sebut suluhi. Baik. Maka adalah ta'aluk suluhi itu qadim. Suluhi kelayakan ni qadim. Tiada baru. Suluh disebab sifat Allah Ta'ala. Yang mana ada suluhi, tak akan ada suluhi hadis, tak ada. Satu istilah yang ni untuk istilah ke bab Allah Ta'ala ya. Kat makhluk tak ada suluhi hadis, tak ada. Kalau nisbah nak sembang boleh, itu yang saya tanya tadi. Dia tak kahwin lagi, boleh kahwin tak? Layak tak boleh kahwin? Suluhi qadim boleh kahwin. Bukan qadim baru tak ada. Kan makhluk tak ada suluhi qadim. Makhluk ni ada pun dah baru dah, nak qadim mendawa. Yang suluhi qadim ni sabit hanya pada Allah Taala. Makhluk tak ada suluhi qadim. Makhluk ni semua baru dan tak ada lain pada makhluk ni melainkan semua adalah tanjizi hadis. Nisbah kudrat iradat Allah Ta'ala. Mesti makhluk ni jadi setiap detik saat ni semuanya adalah tanjizi hadis daripada suluhi qadim Allah Ta'ala kudrat iradat khasnya untuk bagi jadi makhluk macam mana atas ketentuan dia dan kuasa dia nak buat. Pasti yang berlaku ni adalah tanjizi hadis daripada kelayakan untuk ada pada dia suluhi qadim intibar kudrat dengan iradat. Yang itulah atas istilahnya dia laksana tepat macam mana dia punya kelayakan, dan semestinya yang tu dah siap azali lagi dengan iradah dan ilmu dia. Yang tu takdir. Umum bahasa takdir, bermi'as tu bahasa dia. Dia laksana satu-satu tu, itulah dipanggil qada. Kan ada dua, qada dan qadar kan. Macam kita kata ni semua takdir ilahi. Takdir tu hak mana? Hak azali tu. Kita jangan ni semua qada ilahi ya tak? Tak. Walaupun ada yang kata takdir tu yang Allah Taala bagi laksana ni lah takdir. Yang azali tu qada. Ada juga faham macam tu. Tak ada masalah istilah tu. Tapi kena faham prinsip, nak faham pasal istilah tu. Memang kalau bahas khusus nanti memang akan jumpa tu ada khilaf. Mana qada, mana qadar. Mana yang nama takdir, mana yang nama qada. Tapi mesti faham yang duk berlaku ni tak ada satu pun yang akan menyalahi walaupun sebesar zarah daripada hak azali tu. Jadi nak apa? Ada hak azali, ada hak baru. Hak baru ni mesti muafakat apa hak azali. Sama ada hak baru ni atas nama qada ke, atas takdir ke, atau terbalik. Yang azali tu qada ke takdir ke. Saya sebut tadi atas satu bahasa je ambil. Hak azali tu takdir, hak bagi jadi tu qada. Qada tak ada satu zarah sekalipun menyalahi yang sabit dengan hak azali yang takdir. Cuma azali tu apa? Ilmu iradah dia. Padang di sebah kudrat suluhi dia nak buat apa? Mana boleh salah? Kalau salah dia menafikan ketuhanan dia. Subhanallah, dia ilah. Satu atas kita faham ketuhanan macam ni, apa yang kita buat atas kita, kat kita buat daya usaha kita, ikhtiar yang dia bagi, kederat dia bagi, kita buat sabab-sabab macam ni. Tak ada apa yang pada kita ni melainkan semua penzahiran yang sabit dah pada ilmu dan iradah dia. Satu, apa dia? Wa ma taufiqi illa billah. La haula wala quwata illa billah. Rasul buat kerja sungguh-sungguh pun dia kata apa? Innama alainal balagh. Innama alaina balaghul mubin. Siapa? Dia faham mataluk ni. Tentu orang clear akidah, faham, arif buat ketuhanan, memang buat bekerja sungguh pasal dia faham Allah Ta'ala beri kat dia tanggungjawab apa, mukallaf apa tanggungjawab dia ambil sungguh-sungguh. Dia ambil sungguh-sungguh. Dalam ambil sungguh-sungguh pun dia mengaku apa yang ada pada dia tidak ada apa pun pada dia, melainkan hanya Allah Ta'ala melaksanakan apa ketentuan dia. Nampak zuhir kot kita. Yang tu yang kalau orang arif buat ketuhanan, insya-Allah hidup dia akan bersungguh buat, tengok pandang sabab,
macam dia ahli dunia, nisbah bersungguh. Tapi pandang batin dia seolah Jabari, dia seolah-olah tak rasa langsung apa yang ada pada dia, walaupun nisbah tengok zahir bersungguh. Dengan masalah lain, ahli dunia akan kata Nabi Rasul ni buat sungguh sebab dunia. Orang ahli tauhid akan tengok Nabi Rasul ni macam mana, sungguh ahli tauhid. Boleh faham? Maksud apa? Itu keadaan yang ada pada orang yang betul-betul arif dengan Allah Ta'ala. Dengar sekali lagi sebut. Orang ahli dunia pandang tengok Rasul, Nabi Rasul, pandang sebut Nabi Rasul paling senang sekali lah. Dia orang ni takkan ada berlaku yang silap kan. Apa yang Nabi Rasul buat ni mesti nisbah dia buat kesungguhan. Apa dia nak buat ni, kalau ahli dunia kata apa, dia ni buat sungguh-sungguh, betul lah, tak silap langsung, teliti, kemas. Ahli tauhid akan kata apa, dia ni ahli tauhid sungguh. Pasal apa? Hati ni bergantung sungguh pada Allah Ta'ala, tak pegang sikit pun apa yang ada pada dia. Boleh faham? Itu dia punya penzahiran Nabi Rasul. Pasal dia arif. Nabi Rasul mesti arif punya dengan Allah Ta'ala. Dia mesti ma'rifatullah. Mana ada Nabi Rasul yang tak ma'rifatullah? Kat kita nak kena belajar sampai tahapnya tu lah. Macam mana? Bab sabab ni buat sungguh-sungguh. Dalam masa yang sama tak rasa sikit pun kita, bahkan tauhid sungguh-sungguh. Kita terbalik. Bab buat sungguh-sungguh ni buat sungguh-sungguh. Masa aku buat sungguh-sungguh. Bab mengaji ni macam mana? Tawakal. Sikitlah. Itu yang kita nak belajar lagi tu, nak pergi faham ni. Macam katalah kita nak buat satu ni, kita pun baru duduk kat sini kan. Sebab saya lah kan. Duk buat macam ni, duk panggil macam ni, duk bersyarat macam ni, nak buat macam ni, macam mana? Buatlah. Doa, minta, ya Allah, kerdil sangat diri aku. Duit dalam poket tak ada apa pun. Hak kita lah. Kalau saya sendiri saya nak buat, saya lari malam lah. Tapi apa? Minta lah. Bukan hak kita semua. Hak dalam poket orang pun bukan hak kita, hak dalam poket kita bukan hak kita. Jadi nak minta apa? Minta pada siapa yang buh dalam poket kita, hak poket dalam poket dia. Itu kita punya kerja. Jadi buat apa? Minta lah. Minta doa apa? Dengan sembahyang, dengan doa, dengan minta, dengan harapan. Hatta yang ada dalam poket kita pun kita tak menaruh harapan apa yang ada dalam poket kita. Bahkan semua ni amanah. Tunai tanggungjawab khas nyata tersebut ni untuk melaksanakan apa yang dia perintah. Nak menzahirkan perintah dia, apa dia suruh buat. Ajar umat bagi faham apa sepatutnya faham. Ilmu datang pada Nabi dan Rasul yang ambil wahyu daripada perintah Allah Ta'ala. Itu kita punya kerja. Buat. Tengok jadi macam ni kan? La quwata illa billah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu. Allahul musta'an. Tak ada apa orang kita awal. Tak ada apa kan. Kerdil dengan ana fakir. Allah wa ni. Kita muhtaj itu bahasanya. Allah qadil hajat, dialah yang penunai apa saja. Apa yang berlaku kat kita ni tak ada satu pun melainkan apa yang dah ditakdir azali. Nampak rupanya kat kita. Saya kalau ngaji arwah Fatihah itu saya disebut bahasa yang dia pakai, makhluk ni lalu aja. Okey. Macam mana pun disiplin ilmu kena kutip. Pasal yang dia tak faham nanti, dia tak faham hak mana nak bubuh hak lalu, hak mana hak nak nisbahkan pada Allah Ta'ala, hak mana hak taklif yang dibagi kat kita, mana hak kena nisbah kat kita, mana hak kena nisbah kat Allah Ta'ala. Dengan istilah satu, kalau tak ada istilah pun mesti faham apa yang sabit kat Allah Ta'ala, hak azali hak mana, kelayakan hak mana, hak tunai tu apa dia. Itu yang ada istilah memudahkan untuk faham. Baik, jadi asal dia sebut, jadi ta'aluk suluhi itu qadim. Suluhi tiada yang baru. Ya. Maka adalah ta'aluk kudrat dan iradat itu kepada mungkin maujud ini dan kepada mungkin ma'dum ba'dal wujud itu ta'aluk tanjizi namanya.
Mungkin maujud ni maksudnya benda tu tak ada lagi apa mungkin maujud, tak ada. Kalau mungkin maujud yang duk ada ni. Mungkin maujud kan mungkin ada 4 lepas. Ada mungkin maujud, mungkin ma'dum ba'dal maujud, lagi mungkin sayujad, lagi mungkin ilmillah annahu lam yujad. Jadi mungkin maujud ni apa? Hak ada siap dah ni. Maksudnya makhluk yang duk ada selah ni semua ni. Yang ni hak present ni semuanya adalah takluk tanjizi hadis namanya. Cuma dia guna bahasa pendek tu, dia sebut tanjizi lah. Cuma bila tanjizi ni, tanjizi kat kita, kodim ke kita? Tak, dia lah tanjizi hadis. Maksudnya meluluskan makhluk yang dah sabit pada ilmu dan iradah dia nak bagi jadi. Sekarang duk present ni dia nak bagi jadi. Lah ni hujan duk turun, lah ni kita duk sini, ada orang duk tengok, lah ni malam, macam tu kan. Ni Malaysia, ni Perak, ni Lenggong, ni Mangga Batu, ni masjid, tu satu duk present lah ni adalah tanjizi hadis. Okay. Itu mungkin maujud. Jadi mungkin maujud, begitu juga mungkin ma'dum ba'dal wujud. Makhluk dulu ada orang yang dah mati. Tonek moyang kita yang dulu dah mati-mati, Nabi-Nabi Rasul semua yang dah mati, dah meninggal, dah wafat dah. Orang soleh, para awliya, salihin, nampak semua yang dah wafat, asalnya dia orang ni maujud. Lepas tu orang Ta'ala makdum dengan dia, mati kan dia. Jadi mati tu kan present kan, asalnya ada tu tak ada lah. Sekarang yang mana dah dulu ada sekarang tak ada tu, semua tu juga tanjizi. Yang dia tanjizi mana? Yang ni yang present dia sedang tanjizi juga. Yang dulu ada sekarang tak ada pun telah ditanjizkan. Tetap nama dia tanjizi hadis juga. Jadi nama dia takluk tanjizi namanya. Sedap bahasa sikit untuk spesifik tu, takluk tanjizi hadis namanya. Okay, dan takluk kudrat dan iradat kepada mungkin sayujat. Apa dia mungkin sayujat ni? Mungkin ni tak ada lagi, tapi akan diadakan. Kita akan mati dia belum diada lagi dah. Akan berlaku kiamat, akan keluar dajjal tu, akan turun Nabi Isa, mana ada lagi. Beriman pasal tu perkhabaran yang datang kan. Bangkit pada kubur mahsyar, Allah. Itu sayujat. Kata mungkin siapa? Semua ni makhluk lah kan. Tapi wajib beriman, pasti siapa beriman kita, yakin kita ni janji dia tak akan menyalahi janji sama kali. Dia ilah, dia dah janji akan jadi macam ni. Begitu juga ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Ahli syurga akan kekal abadi selama-lamanya. Ni sayujat kan, akan diadakan. Cuma dia punya wording tu Arabic lah sikit kan, sayujadu. Asalnya nama mungkin, tapi nisbah janji dia yang dia akan bagi jadi. Dah jadi belum? Belum. Yang tu apa nama dia? Yang tu adalah, mana dia jadi? Takluk tekalih jari. Takluk kudrat dan iradat kepada mungkin sayujat. Satu, itu mungkin sayujat. Dan kepada mungkin ilmillah annahu lam yujad. Ni apa dia ni? Mungkin ilmillah annahu lam yujad ni benda-benda mustahil yang Allah Ta'ala takkan bagi jadi sama sekali. Nisbah mungkin, dia mungkin. Misalnya, boleh tak Nabi Muhammad bangkit semula? Allah Ta'ala nak bangkitkan dia semula untuk betulkan balik makhluk yang dah pening ni. Nisbah boleh tak? Jadi ke? Pandai-pandai hang Tuhan ke? Dah siap dia khatamun nabiyyin. Siap. Takkan berlaku macam tu kan? Boleh? Faham? Ni kiamat. Boleh tak Allah Ta'ala tak nak buat kiamat pula? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Lemah tak boleh. Dia boleh itu nama mungkin, tapi
Dia dah keputusan dah. Dia tak akan, dia memang buat kiamat. Mustahil dia tak kiamatkan dunia ni. Itu yang fi'il milah, tak kiamat ni lam yujad, tak kiamatkan dunia ni. Takkan jadinya. Ataupun tengok-tengok tak jadi, cancel, Dajjal turun. Nisbah hak dia. Tapi akan jadi kan macam tu? Mustahil tu. Mungkin fi'il milah anahu takkan jadi. Dajjal ni cancel, tak turun. Tak akan jadinya. Ada version satu lagi pula. Aduh, merepek apa? Jadi nisbah pandang, dia boleh tak buat macam tu? Boleh. Kelayakan tu ada lah. Suluhi tu ada. Jangan nafi suluhi tu. Yang tu dipanggil suluhi kodim namanya. Padang suluhi je, tapi akan jadi ke? Tak jadi. Maksud apa? Itu yang di bawah kategori tu. Dia mungkin tu suluhi, tapi anahu lam yujad. Kalau memang pasti jadi macam ni, yang tu sayujad. Boleh. Baik, apa maksud ta'aluk suluhi ni? Artinya ta'aluk patut, layak, sayugia, capability, apa saya sebut dah bahasa-bahasa tu. Akan tetapi adalah ta'aluk iradat itu pada tiap-tiap mungkin keduanya itu ta'aluk tanjizi. Akan tetapi adalah ta'aluk iradat. Okey. Yang apa, cancel, Dajjal tak jadi, Nabi Muhammad tu hidup sekali lagi kan. Tu benda mustahil tu. Anahu lam yujad. Tak berlaku kiamat. Allah Ta'ala binasakan syurga neraka. Mustahil semua tu. Ta'aluk iradat pada tiap-tiap mungkin keduanya yang ni, mungkin yang sayujad dan mungkin ilmillah anahu lam yujad, yang ni adalah ta'aluk tanjizi. Tanjizi mana? Tanjizi kodim, takkan jadi benda ni, nisbah anahu lam yujad. Dan dia ta'aluk tanjizi kodim juga, sayujad, pasti kiamat berlaku, pasti mahsyar berlaku, pasti ada mizan. Mizan ni hak, soal muka nakir hak, nikmat dalam kubur hak, azab dalam kubur pun hak. Terima suratan malam hak sayujad. Jadi iktibar mungkin sayujad, memang janji nak buat sayujad, wajib jadi. Ya rahmatullah. Nisbah Dajjal tak jadi, kiamat tak jadi, tu mungkin yang lam yujad. Nama sekali. Iktibar tu tanjizi kodim siap. Nisbah dia sayujad dan lam yujad. Satu, jangan duk ubah-ubah apa yang datang warid pada syarak yang memang dah janji. Jangan ubah sama sekali maklumat yang datang warid pada syarak, benda-benda sam'iyat yang dengar perkhabaran Nabi bagi tahu yang ni pasti, mana yang pasti, mana yang tak pasti. Satu, jangan ada siapa kata tahun depan kiamat. Jangan, harus ada seorang pun orang Islam kata macam tu. Siapa? Mana boleh tahun depan kiamat? Pasal mesti Dajjal dulu. Mesti Nabi Isa bunuh Dajjal dulu. Nabi Isa pun atas perkiraan ulama, datang warid dalam hadis, dia akan hidup lebih kurang 7 tahun memerintah tu. Mana boleh kiamat tahun depan? Gila lah. Ni ada duk ramalan ni meteor kiamat tahun 2021. Gila ke bang? Nabi Isa pun tak turun lagi. Nak kiamat tahun depan apa? Hang Tuhan kan? Hang kajian berotak hang. Hang tak ada iman ke? Boh. Pasal apa kena boh kepala otak ni? Salah dalam bab akidah. Canggah dengan nas. Tak ada iman ke? Hang tak faham ke? Tak pernah belajar ke tentang kiamat yang memang pasti? Satu, alamat-alamat kiamat yang besar yang memang pasti. Tak bisa jumpa ke? Soalan macam ni tak? Kalau tak, bukan soalan, dah tak bisa jumpa, buat apa? Mengaji lah weh. Ni duk ngaji ni. Dah ulang mengaji pula, memang apa kita punya akidah tu tak akan ubah sama sekali.
Akidah kita apa sepatutnya, apa yang datang warid maklumat ni wajib kena iman ni, jadi macam ni. Takkan ubah sama sekali. Walaupun sebesar zarah tak ubah lah. Dan mainlah hang cerita macam mana pun takkan ubah dah akidah kita dengan apa yang sepatutnya kita beriman tu. Khasnya nak ubah yang tak beriman ni benda yang akan jadi yang memang pasti. Satu, salah besar kalau ada orang kata neraka ni esok bila semua di neraka dah masuk neraka, yang kekal abadi, yang semua yang sepatutnya keluar dari neraka dah masuk syurga dah, Allah Ta'ala akan hancurkan neraka. Jadi neraka binasa ke? Ada orang kita orang Islam ni dia punya iktikad apa dia? Yang kekal ni hanya syurga, neraka selepas selesai semua macam mana? Neraka ni binasa. Pasal dia kata tak ada apa nak recycle lah. Recycle? Ada orang itikad itu? Tak. Siapa itikad itu keluar pada ahli sunnah wal jamaah. Pasal apa? Pasal menyalahi itikad apa dia yang mungkin yang ni sayujat, pasti akan dikekalkan macam ni, akan diadakan dan macam ni keadaan dia. Jangan salah i'tiqad hal apa benda yang Allah Ta'ala jamin nak bagi jadi dan pasti benda tu. Bahaya tu. Satu, akidah yang tu rosak. Satu, i'tiqad kan neraka akan binasa, salah akidah ahli sunnah wal jamaah. Keluar tu, menyalahi nas. Yang tu yang kita belajar, kita duk ngaji ni benda-benda yang memang dah pasti bayan. Ulama sampai boleh buat istilah macam ni. Apa maksudnya? Pasti kemas. Dia buat dengan pasti tu. Kita lah pula baru terkebir-kebir nak faham istilah. Suluhi terkebir-kebir nak faham. Demo macam mana? Masya-Allah, ahlullah arif. Masya-Allah. Hari-hari duduk jalan, duduk hidup ni tauhid, tanpa ada cuai sikit pun. Hatta kalau kata dia tersilap, tercuai kan, kena mengaji tercuai. Astagfirullahaladzim, ampunkanlah aku, la ilaha illallah. Kadang-kadang dia tak nak tidur tapi tertidur tak. Tentu pun dia istighfar, sedangkan bukan salah dia tertidur tak. Tak cas salah pasal tertidur kan. Contoh bangun-bangun subuh pukul 10. Astagfirullah, ya Allah ampunkan aku, bukan berdosa pun, tertidur. Tapi macam mana? Dia punya rasa bersalah lah. Siapa? Pasal dia arif dan dia sedar yang ni kena ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Ada lah. Pasal ni kena COVID ke apa, kena PKP ni, ada hikmah dia? Ada. Contohlah kan. Tak ada langsung nak kata menyesal, duka cita, tak ada. Pasal apa? Arif ni lah, mesti ada hikmah. Tak, saya nak syarah hikmah lagi. Hujan tu salah. Tu tengok cantik ejan tu pukul apa? 9 jam tu. Tu saya tengok, aku rasa mengajar lama lah. Nak dengar tauhid lama ke Ustaz? Tak, dia suluhi kodim tu ada kan. Dah tanjizi hadis bateri tak ada. Pakai juga apa, salah kita lah. Duk tebang pakai bateri tak ada. Saya nak cerita apa tadi? Hikmah tu. Tengok hikmah COVID-19. Asal dulu tak wajib tutup muka. Dia suruh tutup muka betul tak? Tak tutup muka 1,000. Betul tak? Boleh ada paksa. Padahal tutup muka ni nak jaga kesian tu pun bukan pasti nak kena COVID betul tak? Langkah berjaga jaga. Buka aurat berdosa tak? Salah tak? Pasti berdosa. Gunakanlah kaedah kuasa tu. Tak tutup muka boleh denda 1,000. Sekarang hikmah dia apa? Ajar manusia, ajar terutama manusia yang duk pegang kuasa ni, apa dia? Kau haramkan buka aurat, wajib tutup. Dedah aja 1,000 minta isi. Gunakan kuasa tu. Siapa? Boleh buat. Kalau dulu nampak macam mustahil pun. Rela ni pergi mana makan gaji buta apa kan? Dulu tak pergi sembahyang Jumaat kan, susah kan? Ni pergi sembahyang Jumaat siap halau. Boleh kan? Sekarang kena tukar pula undang-undang apa dia? Mana tak pergi Jumaat, tangkap 1,000.
Qamat aja kalau dulu kunci masjid kan. Kunci masjid sekarang qamat aja rela pergi cari siapa tak main masjid ni. Kena buat macam tu lah siapa? Boleh lah. Dia boleh ada kuasa untuk dia buat betul tak? Boleh. Jangan tu marah dia mah. Oh pandai buat ayat-ayat macam tu. Bagi hak level kita sudah. Tak kira memang lebih-lebih marah. Roblox jaga Pak Ayah. Nak cerita apa tu? Dia boleh arahkan tutup muka. Tapi bayang nak, muka tutup pakai skirt pendek. Elah. Tak tutup muka kena 1000. Tak tutup aurat tak ada kena apa-apa. Mana virus besar lagi? Tak tutup aurat tu virus. Tengok pun dah kena virus. Tak faham sudah saya cakap apa tu. Kok batu dengan kayu. Tak faham benda tu. Tak tutup muka pula tentu kena beres. Dia kata sebut keberangkelan dia 75%, ni 25%, ni 10% tutup macam ni, jarak macam ni, peratus. Tu jangan kata dulu buka pun hak tu pun silap 100% punya mudarat. Boleh faham tak? Gunakan kuasa tu untuk tutup aurat. Tutup semua channel-channel hak maksiat-maksiat ni. Rasa kalau buat betul-betul seminggu COVID habis semua, kosong hari-hari sifar. Semua 100%. Tak mustahil lah. Tu buatlah cara Islam pula. Buat cara ni lah lama lah. Oh saja sebut itu. Setuju ke dia mahu tu? Cik. Senyap lah. Memang tidur lah kau. Pukul 9 lah. Nak berhenti ni. Nak cerita apa tu? Hikmah tu. Dia jadikan COVID ni sebagai batu loncatan. COVID ni satu batu loncatan untuk buat apa sepatutnya orang Ta'ala perintah buat, tak perlu daripada keputusan orang ramai. Demo nak buat PKP pun bukan minta keputusan kita. Dah memang benda ni masalah macam mana? PKP, bubuh kawat. Ini pun masalah lah, masyarakat ni dah rosak gila lah. Arak, mabuk kan. Maksiat ni cerita-cerita tengok benda tak sepatutnya kena tengok ni. Tak payah tunggu keputusan kita. Tak payah parlimen lah. Tutup lah. Bagi ya tutup je ni. Saluran ni. Faham kot saya tutup apa kan? Baik arak apa ni. Mana ada manfaat lah. Tutup lah apa sepatutnya kena tutup ni. Boleh buat lah. Masjid pun dia boleh tutup. Kenapa tak boleh tutup kelas arak? Jumaat yang wajib pun dia boleh kata tak boleh pergi. Apa pula jadah yang tak boleh tutup gila agak boleh duduk operasi? Boleh faham? Benar? Boleh? Kena sebut apa? Cannot brain. Betul tak tu bahasa Inggeris tu? Cannot brain, I cannot brain lah. Kena gunakan isu tu untuk cannot brain lah. I cannot brain lah. Why the government is cannot do like this? Marah sikit lah government ni. Itu government kat kita pula cannot brain lah. Pasal apa? Duduk rumah saja-saja boleh buat macam-macam. Quran tak mau baca, zikir pun tak mau, duduk merepet aja, buang masa. Cannot brain lah. Kat kita pula. Tu mazhabah kita pula. Yang pemerintah tu satu hal. Tu pemerintah kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul ada kafirun, ada zalimun, ada fasikun. Siapa dia orang yang tak hukum dengan Allah Taala tu? Pemerintah tu hai. Siapa lagi pemerintah ni? Kullukum ra'in. Semua kita pemerintah. I cannot brain lah isteri tak boleh patuh suami. I cannot brain lah anak-anak tak boleh taat sama bapak. I cannot brain lah makhluk tak boleh taat pada Allah Ta'ala. I cannot brain lah bodoh ni tak mau pergi ngaji. I cannot brain lah kan. Boleh jadi fasik, boleh jadi zalim, boleh jadi kufur. Huraian tafsir tu kena ngaji lain. Suku lah. Tapi dah disebut pemerintah bukan kerajaan saja. Semua kita ni pemerintah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis Nabi sabit hadis tu. Masyhur hadis tu. Sikitlah senang. Mana dia? Setiap mungkin. Akan tetapi adalah ta'aluk iradat itu pada tiap-tiap mungkin keduanya. Mungkin yang sayujad dan mungkin ilmillah anahu lam yujad.
dia adalah ta'alluq tanjizi. Tanjizi mana? Tanjizi qadim, yang ni sayujad dan annahu lam yujad. Okay. Apa tanjizi ia? Tanjizi ia ta'alluq. Tiada ia ta'alluq kudrat kepada tidaknya itu, dan ta'alluq suluhi kudrat dan iradah itu kepada mengadakan. Inilah yang utama. Jadi perkaranya memang dah pasti Allah Ta'ala takkan bagi ada, takkan ada ta'alluq kudrat kepada tidakkan dia pada yang sayujad, dan ta'alluq suluhi kudrat dan iradat itu kepada mengadakan dia. Ta'alluq pada ilmillah annahu lam yujad, untuk diadakan dia. Yang tu tak akan ada ta'alluq suluhi. Pasal apa? Pasal annahu lam yujad. Kalau sayujad ni memang dia nak bagi ada, takkan ada suluhi yang memang dia nak bagi ada tu dia akan tiadakan. Boleh? Jadi dua istilah tu. Dia nak hujung ni dia nak sebut tu. Yang tu dia sebut utamat. Apa dia? Mungkin sayujad satu, mungkin ilmilah annahu lam yujad. Istilah tu rujuk balik apa kita dah bercakap buat mungkin itu kan. Mungkin sayujad ni apa? Mungkin yang memang pasti Allah Ta'ala akan bagi ada tu. Wajib beriman. Mati, kiamat, soal muka nakir, nikmat dalam kubur, begitu juga sebaliknya azab dia, mahsyar, terima suratan, timba amalan, hisab, titian sirat, surga, neraka. Ha tu mungkin sayujad. Begitu juga mungkin sayujad apa? Akan Dajjal, ada Dajjal, akan adanya Nabi Isa bunuh Dajjal. Lepas tu Nabi Isa akan wafat. Lepas tu akan keluar, selepas bunuh Dajjal nanti akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Isa akan wafat. Lepas tu runtuh Kaabah, ada Dabatul Ard, gini-gini, terbit matahari belah timur, terbit matahari belah barat, sorry. Semua tu mungkin sayujad. Begitu juga ada mungkin yang annahu lam yujad. Takkan ada Nabi Muhammad hidup sekali lagi kat dunia untuk jadi Nabi Muhammad rise again the second time. Takkan ada. 2.0 punya. Mana ada? Muhammad 2.0 takkan ada, takkan ada. Nabi Isa 2.0 ada. Tu sayujad. Nabi Muhammad 2.0 lam yujad. Betul? Tak jadi kiamat, cancel siapa? Tengok makhluk semua jadi baik dah. Pasal kena COVID-19 semua stay at home, stay at home. Contohlah, ini annahu lam yujad. Mustahil kan? Jadi memang perkara yang bagi jadi takkan ada suluhi untuk mentiadakan dia. Perkara yang memang dah Allah Ta'ala memang akan tiadakan dia, takkan ada suluhi untuk mengadakan dia. Itulah yang mutamatnya. Cuma nak baca kitab klasik tu dia susah sikit tu. Faham kena ambil faham. Itu yang kita dua perkara tu. Sekali lagi kalau tengok boleh telan tu. Ta'alluq kudrat akan adalah ta'alluq, akan tetapi sini tetapi tadi. Ta'alluq iradat itu kan, iradah Allah Ta'ala dah tentu belum apa yang dia nak bagi jadi tak bagi jadi. Tentu dah tak? Sayujad pun dah ditentu. Ta'alluq yang ilmillah annahu lam yujad pun dia dah tentu dah. Iradah ni pada tiap-tiap mungkin keduanya, yang sayujad dan juga annahu lam yujad, dia ta'alluq tanjizi. Cuma dia sebut tanjizi ni, tanjizi apa ni? Tanjizi qadim. Okey. Tanjizi ia tiada ia ta'alluq kudrat. Yang tanjizi qadim tu takkan ada ta'alluq kudrat sama sekali. Nisbah nak berlaku sebalik daripada sayujad, begitu juga berlaku sebalik pada ilmillah annahu lam yujad. Dia takkan berlaku sebalik. Jadi tak ada ta'alluq kudrat kepada tidaknya itu. Tak mana tentang tidaknya pada masalah sayujad. Benda yang pasti akan dibagi jadi dengan iradat, tak akan ada ta'alluq kudrat untuk tidakkan yang sayujad. Betul? Dan juga ta'alluq solahi kudrat dan iradah itu kepada mengadakan dia. Yang ni masalah
ta'alluq iradat yang fi ilmillah anahu lam yujad, takkan ada ta'alluq suluhi untuk anahu lam yujad tu akan diadakan dia. Takkan ada. Ta'alluq tu takkan ada. Inilah yang mu'tabar. Siap. Habis. Wallahu alam. Adapun segala sifat yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala itu 20 juga. Itu segala lawan. Bab ni memang berat sikit kan. Kalau ngaji sambung boleh je baca tu. Kalau tak berasap lagi ke depan memang tak susah, pasal dia benda senang sikit. Apa tak layak pada orang Ta'ala, sifat mustahil, lawan bagi 20 yang lepas. Dia relax sikit. Jadi kita ni lu tak ada, nanti lepas isyak lagi lagi relax sikit. Pasal bila ada benda susah, dia memang kena take 5, bukan 5, take 5 hours, bukan 5 minit. Take 5 nak solat, break. Saya rasa tangguh dulu. Esok subuh insyaAllah sambung. Jadi mana yang nak muzakarah boleh telaah. Kalau semayang pun makan nasi ke apa ke, boleh telaah sikit, buat rumusan apa-apa. Yang tu yang ada muskil, tanya muzakarah balik. Mudah-mudahan dapat hadam. Apa yang sepatutnya hadam. Memang hadam dia ni paling antara benda best. Pasal apa? Faham. Dan faham tu nanti kita boleh faham, maksudnya faham sifat ketuhanan tu, apa yang sepatutnya, apa tak sepatutnya, apa selayaknya, apa yang jadi ni mesti tepatnya ilmu dia, iradah dia. Faham ni best tu, best. Dan dah faham tu dah best. Nak apa? Hari-hari nak pakai ni. Bangun je. Kadang-kadang kita nak bangun katalah pukul 5 pagi, pukul 7 baru bangkit. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ampun aku. Tak ada apa daya aku nak buat. Dah kunci jam apa pun tak bangkit juga kan. Handset 3 bunyi. Habis bunyi kan. Habis bateri. Tak bangkit juga. Ni lah. La haula wala quwata illa billah. Ada benda-benda pula kita tak sangka-sangka pula. Contohlah, tak ada duit. Mai orang main hantar gede. Dah sini dapat bantuan Covid lagi. Dapat bantuan Covid. Tak ada siapa pun terima. Mai selori dia main hantar. Berapa orang ni? Buru kira. Ada 30 orang. 3 lori dia main hantar. Ya. Min haitsula yahtasib. La ilaha illallah. Apa? Hadza fadlun min Allah. Hadza min fadli rabbi. Wajib ataku syukur. Alhamdulillah Allah akbar. Dia yang yarzuqullahu man yasha bighairi hisab. La ilaha illallah. Amantu billahi wa rasuli. Allahu akbar. Nak pakai hari tu. Ada benda kita buat tak jadi pula. Macam mana? La haula wala quwata illa billah. Ampunkan aku ya Allah. Apa ni. Nak pakai hari. Walaupun buat hebat macam mana. Inna ma alainal bala'ul mubin. Buat dah cerita ni. Perlu habis tenaga macam mana? La haula wala quwata illa billah. Inna ma alainal bala'ul. InsyaAllah sambung nanti. Adapun segala sifat mustahil. Ada soalan? Sama dengan bahasa tu dia takluk inkishaf kan dalam surah Qadim. Kalau ilmu tu dia inkishaf juga kan, nyata terang. Tapi dia suluhi tu dia tak ke ilmu tu. Ya. Maksudnya bukan dia macam ilmu mana sama. Kalau macam ilmu ni dia tahu. Bukan dia nyata. Maka ikhtisyar tu nyata kan? Ya. Nyata, terang, jelas. Kenapa dia tak ada suluhi Qadim? Pada ilmu tu. Maka dia macam baik ke? Dengan samak dan basar. Itu. Maksudnya takluk tu, takluk ikhtisyar. Maksudnya ilmu dia tahu kan, dia takluk inkishaf kan, Ya. tahu dia tu nyata, terang jelas. Ya. Maksud samak basar pun inkishaf nyata terang, tapi dekat samak basar ni dia ada suluhi Qadim. Ya. Tapi
itu bukan ilmu. Ya. Dia ada takluk inkisaf tapi dia tak ada. Tak ada sulih kodim. Oh. Yang tu yang kena faham. Bab ilmu di atas tempat takluk dia wajib mustahil harus. Tu yang dia tak ada sulhi kodim. Pasal benda tak ada pun nyata dah pada ilmu sana. Sama ada basar, takluk dia pada maujudat. Bila maujudat, antara maujud ni makhluk yang bakal wujud. Bila bakal wujud, layak tak dia inkishaf makhluk yang bakal ada? Suluhi tak? Tentu ada suluhi. Nisbah Allah Ta'ala dia dah inkishaf zat dia dan sifat dia. Inkishaf zat dan sifat dia yang tu tak ada suluhi. Sama basar juga. Tapi pandang pada sudut inkishaf zat dia sifat dia tak ada suluhi kodim. Tapi makhluk yang bakal dijadi, yang makhluk tak ada lagi, dia bakal jadi makhluk tu, ada tak suluhi kodim untuk dia nak inkishaf sama dan basar pada makhluk yang bakal jadi? Ada. Nanti yang tu ada. Satu ada. Jadi yang menyebabkan ada perbezaan pada ilmu dan sama basar tu disebabkan tempat takluk tu. Ilmu wajib mustahil harus, satu tak ada suluhi. Bahkan Allah Ta'ala dah tahu ni bila lagi. Asal lagi. Dia bukan suluh, dia tanjizi kodim. Tapi bak sama basar, ada makhluk yang belum bagi jadi. Bila bagi jadi nanti akan tak ada takluk sama basar dia untuk inkishaf makhluk yang bakal jadi. Satu, pandang pada sudut makhluk yang bakal jadi itu. Ada suluhi kodim sama basar pada makhluk yang bakal jadi. Tentu ada. Adapun takluk sama dan basar pada zat dan sifat Allah Ta'ala yang kodim, yang tu memang tanjizi kodim, bukan suluhi. Pasal nak suluhi apa memang dah inkishaf zat dan sifat dia azali lagi. Satu, pada ilmu dengan sama basar dia ada perbezaan disebabkan tempat takluk tu. Yang tu yang menyebabkan perbezaan dua tahap tu. Tu kau faham tu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل افضل صلاه على اسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.